Pasukan Pancaragam Corps Cadet Victoria Institution atau VICCB adalah antara warisan pendidikan zaman British yang masih kekal dan segar tradisinya. Pasukan ini terus menjadi kebanggaan warga VI kerana kerap mengharumkan nama sekolah dan juga negara. Semasa zaman penjajah British, iaitu semasa Pancaragam ini mula ditubuhkan, anggotanya terdiri daripada murid kulit putih daripada kelas atasan. Kini pasukan ini berwajah tempatan dianggotai murid pelbagai bangsa yang gigih serta berbakat malah lebih hebat. Pengambilan anggota baru VICCB bukan hanya bertumpu kepada bakat tetapi juga minat yang mendalam terhadap bidang muzik. Ada di kalangan anggota Pancaragam yang terpilih tidak tahu membaca nota muzik atau memegang alat muzik sebelum ini. Namun berkat tunjuk ajar dari jurulatih dan murid senior, mereka sudah mahir membaca dan memainkan alat muzik. Keahlian Pancaragam ini bermula daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 6. Pasukan Pancaragam kerap diundang untuk memeriahkan majlis-majlis kerajaan seperti sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Wilayah Persekutuan dan lain-lain sambutan. Mereka juga menerima undangan untuk membuat persembahan di negara-negara luar seperti Australia, Shanghai dan lain-lain. VI telah mengambil beberapa inisiatif bagi memastikan pasukan Pancaragamnya tidak dikatakan ketinggalan zaman. Aspek kostum, peralatan muzik, gubahan lagu dan juga pergerakan anggota ketika persembahan semua diambil kira. Kelab penyokong yang ditubuhkan khas oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru turut berperanan membolehkan pasukan Pancaragam itu mencipta nama sama ada di peringkat dalam atau luar negara. Pasukan Pancaragam Sekolah yang akan berusia 100 tahun pada tahun hadapan merupakan satu-satunya pasukan Pancaragam Sekolah yang mempunyai elemen colour guard dalam persembahan mereka. VI juga satu-satunya pasukan Pancaragam Sekolah yang lengkap dengan alat muzik Pancaragam dan menggunakan kompang dalam persembahan mereka. Pasukan Pancaragam Sekolah ini mendapat pengiktirafan sebagai pasukan yang paling menghiburkan pada kejohanan dunia untuk persembahan Pancaragam di Belanda pada Julai lalu. Kejayaan Pancaragam atau VICCB ini tidak perlu dipertikaikan lagi kerana mereka ini mempunyai bakat dan juga kemahiran yang tinggi yang dimiliki oleh pasukan Pancaragam mereka ini bertaraf dunia. Dan apa yang menarik perhatian, barisan anggota Pancaragam ini terdiri daripada golongan muda seawal usia 13 tahun sehingga 17 tahun yang begitu berbakat dan juga terselah ketika membuat persembahan. Dan bicara pelajar kali ini menemui anggota VICCB dan juga guru pembimbing mereka untuk meninjau rahsia pasukan ini yang terus cemerlang dalam kegiatan kurikulum. Jadi ikuti wawancara ini. Okey, studio EduWeb kita hari ini ya terasa sedikit hangat, bukan hangat kerana cuaca yang panas, tapi hangat kerana adanya tetamu undangan kita pada hari ini iaitu anggota Pancaragam SMK VI ataupun VICCB ini, mana mereka ini hari ini akan menceritakan sikit tentang program-program dan tentang juga aktiviti dan juga kejayaan Pancaragam mereka ini. Jadi saya perkenalkan ya, di sebelah saya ini iaitu guru pembimbingnya iaitu Cikgu Othman Abdul Samad. Dan juga barisan anggota anak muda yang begitu berbakat tinggi ni iaitu bermula daripada Syed Muhsin, Syed Hamid, Lokman Azfar dan juga Ahmad Syafiq Putra ya. Diucapkan selamat datang kerana sudi menjadi tamu untuk rancangan bicara pelajar kita. Jadi pertamanya ya, Kak Nadia ni nak tanya kepada Syed Muhsin lah. Okay, macam pasukan Pancaragam ni ya dah kekal lama, kiranya dari zaman British tapi masih kekal dan segar hingga sekarang. Mungkin adik boleh ceritakan dulu ya latar belakang penubuhan Pancaragam ini. Ya Kak, Pancaragam kita ni memang dah tua. Pada tahun Pancaragam Victoria ni ditubuhkan pada tahun 1909 dan pengasasnya ialah
Bennett Ayershaw, iaitu pengetua BI yang pertama. Okay. Selepas itu, waktu itu pada tahun 1909, Pancaragam dikenali sebagai Drum and Fife Corps. Dan pada tahun 1965, pasukan Pancaragam pasukan Backpack telah ditambahkan kepada pasukan Pancaragam lah pada tahun 1965, dan seterusnya pada tahun 1967 pasukan Brass pula ditambahkan. Mungkin cikgu ada pertambahan lagi secara detailnya lagi penubuhan. Ya, Cik Nadia. Actually, sebenarnya perkembangan Pancaragam Sekolah Menengah Victoria ia berterusan daripada zaman British dulu, ya, ditubuhkan. Jadi sehinggalah kini, ya. Jadi pada masa dulu kita hanya mempunyai pipes and drum. Kemudian kita berkembang kepada pasukan, kita ada bagpipes. Kemudian ditambah bilangan ahlinya, dan seterusnya kini kita mempunyai pasukan brass. Tetapi masih kita sedang berusaha untuk memperkembangkan lagi jumlah ahlinya. Okay, supaya kita boleh bertahan dan boleh bersaing khususnya di peringkat antarabangsa. Jadi itu matlamat kita lah, matlamat pasukan Pancaragam. Dan satu yang menarik, mungkin pasukan Pancaragam ni bertahan lama. Kita ada satu tradisi yang saya rasa perlu dikekalkan, satu tradisi yang baik, di mana pada asal penubuhannya hinggalah sekarang, kalau boleh saya katakan, tidak ada satu bantuan ataupun special peruntukan khusus, ya, untuk dari segi maintenance, dari segi perjalanan Pancaragam ni. Cuma bergantung pada inisiatif sekolah dan juga kita pihak penaja dan ibu bapa jugalah sokongannya. Jadi sekarang ni kiranya berapa ramai dalam satu pasukan itu? Buat masa kini lah kita ada lebih kurang 70 ahli, 75 ahli sekarang ni, yang terdiri pada 3 section, iaitu section brass yang paling ramai lah, section brass, section drum dan juga bagpipes. Jadi mereka ni dibimbing oleh jurulatih yang juga merupakan ex-boy, yang bekas drum major, Cik Samsul, bekas drum major pasukan Pancaragam yang lepas. Dan mungkin kita nak macam adik-adik semua ni perkenalkan jawatan sisi masing-masing dalam Pancaragam tu. Mungkin mula dengan Syed Moksing. Saya kira antara ahli tertinggi pasukan drum lah, dan saya juga merupakan quartermaster dalam Pancaragam. Seterusnya Zafar. Saya merupakan pegawai tertinggi untuk pasukan brass dan leader untuk seksyen saya. Saya sebagai seorang konduktor dan juga quartermaster bagi Pancaragam sekolah saya. Okey, sekarang kita tanya kat Lokman, ya. Lokman kiranya dah hampir genap 100 tahun. Dan bagaimana agaknya rasanya pencapaian yang penuh bersejarah ini? Saya rasa sangat bangga sebab saya dari tingkatan 1 saya masuk sekolah ni, saya memang telah ditakdirkan untuk memasuki pasukan Pancaragam dari CCB. Langkah demi langkah saya hidup dalam Pancaragam ni, banyak saya belajar dari awal ditubuhkan 1909 sampai sekarang dan tahun depan untuk 100 tahun. Saya memang rasa amat bangga sebagai seorang VCCB. Sekarang ni dah tingkatan berapa? Saya tahun terakhir, tingkatan 5. Tahun terakhir. Kini dah masuk, sudah hampir 5 tahun di tingkatan 1 lah. Ya. Pemulanya. Okey. Macam Syafiq, ya. Kak Nadia nak tanya. Okay, pasukan Pancaragam ni lah, kita cakap tadi dah 100 tahun, ya, yang penuh bersejarah ni. Jadi, apa persediaan yang dibuat ataupun program untuk meraihkan ni? Okey. Sekolah kami telah merancang untuk mengadakan pelbagai program seperti konsert yang ke-100 tahun. Lepas tu ada lagi nak besarkan blok hingga lebih kurang 100 orang sebab sekarang ni baru 70 orang. So time tu kita mungkin akan buat performance tradisional bagi masa tahun 1909 macam mana semua. Lepas tu nak kumpul dana nak beli instrumen yang baru supaya ramai lagi pelajar boleh main.
dan menyertai VICCB. Jadi macam cikgu teman yang mereka katakan tadi apa program-program yang mereka akan jalankan itu, adakah itu idea dari mereka atau guru telah menyusun atau pihak sekolah, macam mana? Okey, sebenarnya salah satu sebab mengapa pasukan penceragam Victoria boleh survive ialah dengan adanya pemufakatan antara pelajar, pihak ibu bapa dan juga sekolah dan juga pihak luar, ya. Jadi sebenarnya kita ada satu badan yang kita tubuhkan, ya, oleh pihak sekolah yang dipanggil Band Boster. Jadi ahli-ahlinya terdiri daripada ibu bapa ahli-ahli pancaragam. Jadi dengan mereka, pihak sekolah telah merancang, berdasarkan idea ahli-ahli band sendiri dan bekas-bekas band members, ya. Jadi kita telah merancang satu sambutan sempena 100 tahun, sebab kita berpendapat 100 tahun bukanlah satu jangka masa yang pendek. Sesuatu pancaragam boleh terus segar, terus di pencapaian di peringkat antarabangsa, ya. Salah satu programnya yang sedang kita rancangkan ialah untuk mengadakan majlis makan malam, ya. Jadi mungkin tetamu hormat ataupun penaung, kita sedang menetapkan beberapa nama lah. Saya tak boleh nak beri masa ini sebab belum diputuskan lagi, belum dapat persetujuan lagi. Tapi yang kita buat ni ialah satu majlis yang saya anggap besar lah, majlis besar, dan kita cuba target untuk mengumpul dana lebih kurang, kalau tak silap saya, yang kita telah rancang 1.2-1.5 juta. Jadi memanglah kalau segi angka ni satu perkara yang saya rasa sukar, ya. Tapi apa pun, kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan committed, saya rasa program ni akan berjalan lancar, dan ditambah dengan program-program lain lah yang kita sedang rancang. Macam kadang-kadang nak tanya dekat Sep Mok Sing, ya, sebagai anggota bank ni juga, apa ciri istimewa VICCB ni berbanding dengan pasukan pancaragam lain yang ada kat negara dan di luar negara? Okay, saya rasa first ciri yang saya perasan tak banyak ada kat band lain ialah pancaragam kami ada pasukan bagpipe yang juga merupakan pasukan bagpipe sekolah yang tertua di Asia Tenggara. Okay, jadi selalunya kan pasukan pancaragam yang ada pasukan bagpipe ni, dia akan main ala-ala tradisional dan untuk marching sahajalah. Tetapi untuk parade, marching dan march past dan sebagainya. Tapi pancaragam kami menggunakan pasukan bagpipe ni untuk membuat persembahan moden, dan ahli-ahli pasukan bagpipe ni juga memainkan peranan dalam show dengan jadi anggota color guard, iaitu yang pegang flag untuk lagi menyerikan persembahan lah. Jadi saya rasa itu memang ciri penting pancaragam. Lepas tu lagi satu ciri yang saya perasan kat pancaragam VI ni yang mungkin tak ada pada pancaragam lain, dia pancaragam VI ni ramai bekas pelajar dan bekas anggota datang balik selepas mereka dah habis perkhidmatan dalam pancaragam. Lepas diorang dah tamat tempoh, diorang datang balik, lepas tu diorang mengajar kepada, dia memberikan pengajaran lah. Contohnya kalau pelajar tu bekas anggota drum, dia akan mengajar pasukan drum, dan kalau dia bekas brass, dia akan ajar kepada pasukan brass dan sebagainya. So saya rasa tradisi ni menyebabkan junior-junior dan pelapis-pelapis baru jadi mantap lah. So saya perasan dua benda ni agak unik lah daripada pancaragam lain. Itu antara keistimewaan yang dapat dilihat. Dan cikgu, macam kita pun tahu bila ada keistimewaan tu, kebanyakan pelajar ni mereka nak masuk ke dalam sekolah VI ni sebab mereka lihat pada pancaragam tu. Jadi mungkin ada syarat ataupun pemilihan untuk menjadi anggota pancaragam ni. Cik Nira, sebenarnya untuk menjadi ahli pancaragam, kita
dari dululah kita amalkan volunteer basis. Maknanya kita tidak memaksa seseorang pelajar itu untuk memasuki pancaragam, sebab di sekolah kita banyak aktiviti-aktiviti badan uniform dan co-curriculum yang lain, ya, tetapi kita atas minat. Okey, kalau tak ada minat dalam pancaragam ni susah, sebab pancaragam memerlukan pelajar yang committed semasa latihan, yang betul-betul minat. Kalau tidak, kalau separuh saja susah, sebab pancaragam latihan dia perlukan latihan yang serius, sebab bermain muzik dengan formasi bukanlah satu perkara yang mudah. Itu sebabnya pihak sekolah sentiasa memberikan pengiktirafan yang tinggi kepada ahli-ahli pancaragam ni. Walaupun tidak pandai bermain alat muzik sebelum ini. Ya, kebanyakannya pelajar-pelajar yang saya tahulah, sepanjang saya tahu, tidak ramai yang mempunyai asas muzik, ya. Tetapi kalau mereka mempunyai asas muzik adalah lebih baguslah. Lebih bagus, maknanya senang untuk mereka mengikuti latihan dan juga membaca not dan sebagainya. Kalau mereka boleh baca not, itu satu yang baik. Tetapi kalau mereka tak tahu apa muzik pun tak apa. Jadi mereka boleh dilatih. Jadi saya nak sambung tentang mungkin ada ciri-ciri yang berbeza. Dan saya dapati ciri yang berbeza sekali lah yang kita lihat kalau di peringkat antarabangsa. Kebanyakan pancaragam, pasukan pancaragam di peringkat antarabangsa terdiri daripada community bands. Okey, community band kebanyakannya. Cuma kita ni pelajar sekolah. Pelajar sekolah, ya. Dan satu lagi cirinya seperti kata Syed Muhsin tadi, kita ada pasukan bagpipes, ya. Saya masih ingat lagi, masih segar persembahan kita di Holland, ya. Di Holland disaksikan oleh penduduk-penduduk tempatan. Mereka berminat sebab apa, gabungan pasukan beras dengan bagpipe sekali, jadi ada kelainan di situ yang tidak ada, saya rasa tidak ada banyaklah yang pasukan-pasukan peringkat antarabangsa yang buat seperti itu. Saya ingat itu dia ada perbezaan dari segi persembahan lah. Mungkin apa proses latihan tu bermain instrumen tu, berapa lama masa dia ambil, apa biasanya, bagaimana proses latihan tu? Mengikut pengalaman saya dulu, untuk membiasakan dengan sempurna untuk bermain instrumen dengan masa selama 1 tahun lah. 1 tahun. Dia akan betul-betul biasa bermain instrumen dengan marching sekali. Sebab bermain instrumen dengan marching bukan satu perkara yang mudah. Untuk membiasakan tu mengambil masa selama 1 tahun. Jadi macam mana latihan tu, adakah main alat muzik lain, main instrumen tu lain dan marching tu buat masa yang lain, atau disekalikan pada proses latihan tu? Proses latihan untuk peringkat awal dia akan membiasakan dengan marching dan kemudian akan biasakan dengan muzik. Bila dua-dua bahagian dah biasa, dia akan combine untuk sekali. Dan nak tanya pada Syafiq lah, ya. Apa yang ditekankan untuk pastikan wujudnya, ya, barisan pelapis yang mantap dan berpengalaman ni? Mula-mula sekali kita memberi pendedahan kepada pelajar baru supaya mereka ikut sekali apabila kita mempunyai pertandingan, ada latihan ke, ada show-show di mana-mana saja. Lepas tu memberi setiap seorang satu instrumen supaya mereka biasa dengan cara bermain, cara memegang semua. Ajar mereka teori cara bermain, ajar baca note, lepas tu belajar ikut tempo atau beat supaya mereka senang semasa buat formasi. Lepas tu mengajar asas kepada mereka, asas teknik berkawat lah. Sebab kami kan semua core cadet sebab askar daripada military. Lepas tu ditanamkan semangat supaya cintakan pancaragam. Kalau tak ada semangat, tak guna juga masuk band, sebab nanti mereka akan keluar juga lepas tu. Ini siapa-siapa boleh jawab lah antara kamu bertiga kan. Mungkin bila sebagai senior, bila membimbing junior-junior yang baru masuk tu, ada tak yang lihat mereka mula-mula masuk je semangat, bila dalam lama dah latihan ada yang dah tak best dah, ada tak yang kamu lihat? Saya rasa benda tu lah yang macam unik kat pancaragam kami lah. Dia sebenarnya dia macam terbalik lah. Sebab mula-mula mungkin ahli tu dia minat saja pancaragam, tapi dah lama-lama dia akan rasa semangatnya. Lepas tu semangat brotherhood lah.
Sebab kami memang menghabiskan banyak masa lah dengan antara satu sama lain lah. Dia macam kadang-kadang cuti pun tak balik rumah, memang menghabiskan masa kat sekolah je. Kalau seminggu tu dan dekat competition, so 1 minggu straight duduk kat sekolah, duduk kat hostel, training saja. So pada waktu seminggu tu memang pelajar-pelajar junior dia baru dia tahu lah perasaan brotherhood macam mana. Lepas tu bila dia dah naik form 2, dia dah naik form 3, lepas tu dia ada perasaan bila dia dah ada orang bawah dia kena ajar. So dia rasa semangat lah kepada pancaragam tu. Tapi lepas tu bila dia dah sampai form 5, dia akan rasa sayang sangat nak tinggalkan pancaragam. Macam kami 3 ni. Kiranya satu kekeluargaan yang begitu rapat ya, dari awal sehingga ke yang peringkat yang tinggi. Jadi pada cikgu ya, pasukan pancaragam ni dia bukan adakan persembahan untuk hari kemerdekaan je, majlis kerakyatan apa-apa, tapi juga lebih daripada itu. Jadi mungkin boleh cikgu ceritakan. Di Lembah Kelang lah, di Kuala Lumpur ni sebenarnya terlalu banyak undangan yang kita terima, sampai kan kita banyak yang kita tolak sebab untuk mengadakan persembahan ataupun menyertai sesuatu pertandingan dan sebagainya, kita kena lihat schedule ataupun sekolah, program sekolah, macam dari segi kelas mereka, akademik, ujian dan sebagainya. Jadi kita tak dapat untuk memenuhi semua undangan ataupun persembahan ya. Jadi mereka ni bukan sahaja mengadakan persembahan-persembahan untuk majlis-majlis tertentu, tetapi mereka juga diundang untuk menyertai expo dan juga rakaman-rakaman untuk media dan sebagainya, seperti macam program TV3, NTV7 dan juga BTP sendiri ya, Bahagian Teknologi Pendidikan. Jadi kerana terlalu banyak penglibatan, jadi pihak sekolah memastikan supaya penglibatan mereka, persembahan ataupun sebagainya dihadkan dalam masa-masa tertentu. Khususnya sebab tingkatan 5 mereka nak menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Dan cikgu dalam macam inisiatif ya, nak pastikan pancaragam ni tidak ketinggalan zaman dari segi alat-alatan, ubah lagu, apa inisiatif yang diambil cikgu? Sentiasa mengikut perkembangan tersebut, sentiasa ingin berubah. Itu sebab salah satu fokus sambutan 100 tahun ni, kita cuba untuk mencari dana untuk menambah bilangan ahli dan menambahkan jumlah alat muzik ya, alat muzik yang boleh mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Saya ingat kalau kita ada kemampuan ini, saya rasa kita boleh mengalahkan pasukan lain. Jadi pada pertandingan World Marching Band di Kuala Lumpur baru-baru ini pun, kita bukan kalah dari segi apa. Kita tak kalah sebenarnya dalam top 5 tu. Kita dapat nombor 3 Marching Parade peringkat antarabangsa, itu satu pencapaian yang baik. Jadi kita kekurangan dari segi peralatan. Okey, dari segi peralatan, mungkin peralatan kita dah lama sikit dan juga tak cukup peralatan. Jadi salah satu fokus yang seperti saya kata tadi, kita nak mengumpul dana, kita nak menambah bilangan ahli dan bilangan instrumen, pelbagai instrumen seperti yang terdapat negara lain. Saya rasa dengan itu kita mampu bersaing dan mengharumkan nama negara Malaysia. Sebab pada peringkat ini saya rasa pembangunan brass band ni, saya rasa tahun 2000 satu pembangunan yang baik saya lihat. Kalau masa dulu di Malaysia tidak ada berapa minat lah masyarakat Malaysia tentang brass band ni. Kalau brass band saya rasa masyarakat Cina saja minat, tapi sekarang ni sudah berubah. Semua masyarakat minat atas perkembangan brass band. Tapi di Malaysia ni peringkat sekolah saja yang saya tengok berkembang. Tapi kalau negara lain peringkat komuniti, dia gabungkan menjadi satu pasukan brass band. Macam adik-adik bertiga ni juga adalah seperti pelajar sekolah ya. Yang lainlah tetap ada jadual untuk belajar dan juga latihan kan. Jadi bila agaknya masa latihan tu dan bagaimana latihan? Ada yang cakap cara kamu buat latihan ni agak bila denda tu lebih tahan. Macam mana? Saya mesti boleh jawab. Okey, dia latihan kami kalau mengikut kebiasaannya, kalau latihan biasa pada hari Isnin daripada pukul 3 sampai pukul 6. 3 kira habis sekolah sampai pukul 6 petang. Dan hari Rabu pada masa yang sama pukul 3 sampai pukul 6.
dan hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Tapi bila dah kami akan menambahkan hari-hari latihan, contoh hari Selasa, hari Khamis, hari Jumaat dan mungkin hari Ahad. Bila kami rasa tak cukup latihan untuk menghadapi pertandingan. Dan ada kalanya bila time hujung minggu tu, Jumaat, Sabtu, Ahad, kami adakan bank camp dekat sekolah. Maknanya kami menyuruh kami minta ahli pancaragam suruh duduk hostel, tidur dekat asrama. Jadi kami akan mengadakan latihan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 malam. Latihan berterusan ya. Latihan berterusan. Dia, tapi of course ada break lah. Kalau tak memang mati lah. Latihan kami ni bercorak ketenteraan lah, sebab nama pun Cadet Corps. So mestilah ada denda-dendanya kalau apa ke. Tapi semua dendanya saya rasa juniors pun faham. Ni bertindak nak kuatkan untuk stamina agak. Macam kalau denda lari untuk stamina dia orang, kalau denda buat push up ke, tu untuk kekuatan tangan agak. Sebab nak angkat isu, nak macing sambil main memang memenatkan lah. So benda-benda sini dapat meningkatkan dia punya fizikal. So saya rasa benda bagus lah. Denda tu yang membuatkan VI ni terus gah kan. InsyaAllah. Dan macam Kak Nani nak tanya Lokman, macam apakah tanggungjawab ini membebankan lah, dan sebagai kamu sebagai ketua kiranya nak membimbing tu rakan-rakan sebaya. Jadi apa motivasi kepada mereka ni untuk jaya ni? Saya dalam pancaragam ni banyak belajar mengenai pengalaman. Banyak orang-orang atasan saya yang dah habis sekolah mengajar saya, kalau kita melakukan sesuatu kerja, haruslah melakukan dengan sepenuh hati lah. Macam kalau kita nak mendidik junior-junior, kita lakukan sepenuh hati, lakukan dengan penuh kepimpinan. Ni satu nak tanya ni, mungkin Amanah Syafiq boleh jawab pula kan. Okey, sebagai pelajar nak bahagikan masa antara bidang yang suka, bidang akademik, ini macam mana masing-masing punya keputusan, macam mana cemerlang dalam pancaragam, macam mana nak akademik? Macam kami semua Form 5 menyuruh junior-junior apabila habis latihan suruh dia balik rumah baca buku. So kalau diorang tak baca buku, exam diorang teruk, parents diorang marah. So kita kena macam okay, balik rumah kamu semua baca buku. Nanti kalau ada exam study betul-betul. Sebab banyak-banyak ibu bapa akan suruh anak dia keluar pada band apabila exam diorang teruk, mereka macam selalu dapat fail kan. Tapi pada masa sekarang ni tak adalah fail lagi, boleh tahan dan kira. So dia macam walaupun penat macam mana belajar, walaupun macam mana penat latihan, kena belajar jugalah. Sebab nanti akademi tu penting. Dalam kelas kena konsentrate lah. Sebab kalau tak konsentrate dalam kelas, cikgu ajar, kalau belajar sendiri pun tak guna kalau tak ada macam experience daripada cikgu yang ajar. Lepas tu kira time management kena betul. Jangan asyik nak main band je tak belajar. Lepas tu kadang-kadang kalau belajar je tak pergi band pun tak seronok juga. Dia macam kena balance lah. Bila balance baru rasa seronok tu kan. Jadi ada kami juga difahamkan setiap pasukan ataupun pemain dalam VI ni, dia akan ikut kata-kata ketua dia. Walaupun guru dah bagi arahan, tapi ketua dia yang diorang akan ikut. Siapa nak cerita ni? Okay lah, sebab macam mana lah, saya nak dia kalau ikutkan, dia sebenarnya dia macam tradisi lah. Sebab apa-apa hal, kalau guru kasih arahan lain, kalau ketua kasih arahan lain. Kalau selalunya junior-junior dan anggota pancaragam, dia kalau mungkin pancaragam lain ke, dia akan terfikir nak ikut guru, nak ikut ketua kan. Tapi kalau dekat VI memang apa-apa hal ikut ketua. Kalau ketua cakap ni, kita ikut ni. Tapi kalau guru cakap ni, dengar, tak boleh ikut ketua agak. Tapi kalau guru tu dia dah cakap kat ketua, buat ni. Tu ketua cakap kat kita orang, buat ni, kita buat. Tapi kalau ketua cakap benda yang tak buruk suruh buat kita orang fikir dulu. Lepas tu kalau kita orang rasa guru tu cakap benda betul, InsyaAllah kita akan ikut guru lah. Macam mana pun merujuk juga kepada guru dan mengikut ketua tu atas saran sebab guru lah kan. memang kita orang tahu memang akan membantu kita orang, memang akan kasih support kat kita orang. Okey, macam Lokman boleh ceritakan sikit pengalaman manis sama ada bertanding di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa? Selama 5 tahun saya berada dalam pancaragam ni, saya rasa tahun terakhir merupakan pengalaman paling manis bagi saya. Mungkin
tahun terakhir saya pun jadi orang atasan banyak pengalaman-pengalaman seperti baru-baru ni KL WMBC World Marching Band. Itu akan jadi satu kenangan yang tak boleh dilupakan begitu manis. Dan Encik Othman boleh beritahu kami apa berapa banyak pertandingan dan juga persembahan yang dah pancaragam ni sertai. Kalau tak silap saya lah, VI juga ialah pelopor bagi pasukan pancaragam yang pergi ke luar negara. Jadi kita mulakan pada tahun 1996. Kita menyertai World Marching Band Show di Sydney, Australia. Okey, pada tahun 96. Kemudian pada tahun 98 kita pergi ke Jepun, Yokohama, Jepun. 2000 kita pergi ke Canada, Calgary, Canada. 2003 Monza, Itali. Dan 2005 kita pergi ke Holland. Jadi di Holland tu kita pencapaian sebenarnya setiap pemergian kita ke overseas menyertai World Marching Band Competition ni, kita tak balik tangan kosong. Okay, saya rasa yang paling manis sekali kejayaan semasa kita di Monza, Itali. Kita telah menjadi johan pertandingan parade ni, marching parade, dan kita juga dapat drum major terbaik lah masa-masa tu. Dan juga kita gold medal pada marching band show. Jadi mana-mana kita pergi pun standard kita bolehlah dibanggakan. Sebab apa? Kita dapat gold medal. Mana gold medal ni mereka ada 80 ke atas lebih. Okey, jadi bukan semua band dalam peringkat international ni. Jadi kalau kita pergi ke peringkat international, biasanya kita pergi 2 tahun sekali. Sebab apa? Dia setiap tahun pertandingan tu, sebab kita dari segi kewangan lah. Jadi untuk membawa satu pasukan pancaragam memerlukan hampir setengah juta dari segi perbelanjaan dia. Untuk membawa sahaja. Itu belanjaan yang banyak. Belanjaan banyak. Sedangkan jadi itu sebabnya. Sekarang ni kita lihat pasukan pancaragam macam yang jadi juara itu Sultanah Asmah Methodist School tu, Girls School tu. Jadi bagaimana anda sebagai pasukan pancaragam yang juga hebat merasa persaingan, dan apa rahsia anda sebenarnya yang terus juga melakar kecemerlangan ni? Saya rasa saingan ni sangat bagus. Selalunya banyak perubahan-perubahan yang berlakunya datang dari VI. Selalu VI akan membuat perubahan-perubahan. Jadi sekolah-sekolah di Malaysia ni terasa ingin berubah. Dan sampai sekarang nampak perubahan yang begitu ketara sampai kan sekolah perempuan pun dah dapat bid. Saya rasa itu saingan yang hebat, saingan yang baik. Tetapi VI tidak akan di situ saja, akan terus berusaha, akan terus berubah pada masa akan datang. Dan lagi kita akhiri dengan Syafiq lah mungkin ada kata-kata galakan kepada pelajar-pelajar lain ni yang berminat bermain band pancaragam ni. Saya macam galakkan semua budak daripada sekolah rendah masuk pancaragam, sebab pancaragam ni bukan satu benda yang membazirkan masa. Kalau pandai bahagi masa, akan jadi orang yang berguna satu hari kelak nanti lah. Kalau macam minat muzik, boleh masuk pancaragam. Kalau tak minat pun boleh masuk, boleh dipupuk masa time belajar pancaragam. Tapi kalau susahlah nak paksa diorang, sebab ibu bapa diorang akan pentingkan akademik daripada muzik. Sebab sekarang ni kan kalau tak ada akademik, tak boleh pergi ke mana-mana kan. So belajar lagi penting. Dan mungkin ada kata-kata akhir lagi daripada salah seorang daripada anda? Saya rasa bagi sesiapa yang di luar ingin cuba menyertai pasukan pancaragam, ini merupakan satu langkah yang bijak, satu langkah yang berguna untuk terus hidup pada masa hadapan. Kerana pancaragam banyak mendidik pelajar menjadi seorang insan yang berkepimpinan pada masa akan datang. Tu saya tambah kepada apa Syafiq dengan Luqman cakap tadi. Pelajar-pelajar yang nak menyertai, memang saya rasa benda ni sangat-sangat best lah. Bila dah betul-betul serasi dengan members, kita akan rasa macam semangat brotherhood lah, macam abang-abang, adik-adik. So bila dah form 5 nanti, bila tengok balik form 1, teringat balik kisah sejarah kita time masuk form 1 macam mana, tengok abang macam negah. Tu sekarang kita pula dah jadi abang, tengok adik pula alah comel. Tu nak didik jadikan dia. So suatu hari nanti bila kita dah sebagai actor datang balik, tengok adik tu dah jadi orang atas. So rasa bangga lah.
So kepada pelajar-pelajar yang nak masuk band, nak rasa brotherhood macam mana, memang masuk band lah. Okey, dah sampai ke akhir rancangan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Othman selaku guru pembimbing kepada mereka ini, dan juga kepada Syafiq, kepada Lokman dan juga kepada Mohsin ya. Dan kami harapkan di sini agar pancaragam SKBI ni atau VICCB ni terus melakar kecemerlangan demi kecemerlangan. Okey, dan itu ya tadi anak-anak muda yang begitu berbakat tinggi yang telah memberitahu mereka rahsia kejayaan mereka dan juga keistimewaan pancaragam mereka ini. Dan apa yang kami harapkan untuk siaran kali ini dapat memberikan anda pelbagai informasi tentang aktiviti dan juga program yang berkaitan tentang dunia pendidikan negara. Dan sehingga berjumpa lagi, salam hormat dan Assalamualaikum.